Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak menerangkan soalan nombor 8 iaitu penakulan logik. Jadi soalan nombor 8 ni, cara nak buat dia adalah dia akan ikut urutan dia akan tanya pasal pernyataan dulu. Jadi sekarang ni kita akan fahamkan berdasarkan pernyataan. Okey, soalan tanya pernyataan berikut adakah benar atau palsu? Dan soalan ni dibagi semua nombor dalam asas 2 mempunyai digit 1. Okey. Setiap nombor asas mesti start dengan kosong. Jadi kalau kita faham asas 2 ada nombor kosong dan 1. Okey. Tapi dekat sini dia bagi tahu semua nombor dalam asas 2 mempunyai digit 1. Okey, tak semestinya. Sebab asas 2 juga, kosong juga berada dekat dalam asas 2. Okey, kosong berada dekat asas 2. Kosong juga berada dekat asas 3. Kosong juga berada pada asas 4 dan seterusnya. Sebab nombor kosong ni wujud pada setiap nombor asas. Jadi, sebilangan nombor dalam asas 2 mempunyai digit 1. Sebab kalau lain, kosong, kemudian 01. Lepas tu 10, 11. So ada kosong kat sini. Jadi tak semestinya asas 2 tu semuanya nombor 1. Dia mesti ada nombor kosong kat sini. Okey? 10 merujuk kepada nombor 3. Jadi sebilangan lah. Kita boleh tulis kat sini palsu. Okey, 8A1 jawapan dia palsu. Sebab salah. Okey, next, 9 ialah nombor ganjil atau nombor perdana. Okey, 9 memang nombor ganjil. Okey, jadi dia kata 9 juga nombor perdana. Nombor perdana ni hanyalah nombor ganjil yang tak boleh bahagi dengan diri sendiri dan nombor yang hanya boleh bahagi dengan diri sendiri dan nombor 1 sahaja. Okey, nombor 2 je nombor genap yang satu-satunya nombor perdana. Okey, 9 boleh bahagi dengan 3, boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan nombor diri sendiri. So dia bukan nombor perdana sebab dia ada 3 kali bahagi. Okey, jadi sebabkan kita tahu 9 tu nombor ganjil, dia betul 1 dan dia gunakan situasi atau. Situasi atau ni maksudnya salah satu betul dia akan dapat benar. Okey, jadi jawapan dia benar sebab salah satu tu betul. Okey, jadi itu jawapan untuk pernyataan majmuk. Senang je. Okey, next. Soalan B. Dia bagi ayat jika 3 bukan faktor bagi n, maka 3 bukan faktor bagi 2n. Tulis akas bagi implikasi itu. Okey. First, kena dapatkan implikasi dulu. Okey, kita kena dapatkan implikasi dulu. So, kontrapositif kalau tukar kepada implikasi, dia akan dapat kontrapositif balik lah. Maksudnya kalau kita nak implikasi, okay, implikasi yang asal kepada kontrapositif, kita panggil dia kontrapositifnya rumus. Okay, tapi kalau kita daripada kontrapositif nak kepada implikasi balik, sama juga kita gunakan rumus kontrapositif. Okay, kita gunakan rumus kontrapositif. Sama je, tak ada beza. Jadi awak kena kontrapositif balik semula ayat tu untuk dapatkan implikasi. So kontrapositif ni maksudnya akas campur songsangan. Okey, jadi awak boleh terus jika 3 ialah faktor bagi 2n. Okey, awak akas jika okay, ini implikasi jika 3, okey, bukan jadi ialah sebab kita nak songsangkan dia nak apa panggil buat penafian, bukan jadi ialah. Jika 3 ialah faktor bagi 2n, maka 3 ialah
faktor bagi n. Okey, dan kita nak akaskan dia balik semula. Kita nak jawapan akas tau. Soalan ni dia tanya akas. Akas bagi implikasi. Jadi kita terbalikkan sahaja. Jika 3 ialah faktor bagi n, maka 3 ialah faktor bagi 2n. Okey. Soalan 2, nyatakan nilai kebenaran dia. Maksudnya benar ke palsu. Okey. Kebiasaannya, kalau awak tak tahu, awak boleh tengok pada implikasi dulu. Saya ajar awak kena cari kebenaran pada implikasi. Jika 3 ialah faktor bagi 2n, maka 3 ialah faktor bagi n. Okey, katakan awak rasa 3 ni faktor bagi 2 kali something. Okey, contohnya awak letak 3 ni ialah faktor bagi 2 kali 3, contoh. Maka 3 ialah faktor bagi 3, sebab kita gantikan n tu dengan 3. 2 kali 3 6. Okey, 2 kali 3 adalah 6. Cuba kalau kita letak nombor 2. Okey, kalau kita letak nombor 2, 2 kali 2 4. So 3 bukan faktor bagi 4, maka 3 bukan faktor bagi 4. So dua-dua ni kita boleh katakan dia salah lah. Tapi ini contoh. Apabila n ni dia tak bagi nombor, dia just bagi 2n dan n sahaja, dan kita tak tahu nombor apakah n tu, jadi kita boleh anggap implikasi dengan kontrapositif tu benar. Okey, manakala akas dengan songsangan adalah palsu, sebab kita tak tahu nilai n tu berapa. Okey, kita tak tahu dan kita nak teka pun susah. Jadi untuk kepastian, sentiasa kalau kita tak dapat teka, implikasi dengan kontrapositif je benar, akas tu palsu. Okey, so jawapan dia adalah palsu. Okey, sekejap jika 3 ialah faktor bagi n, sekejap, kenapa jawapan dia benar? Jika 3 ialah faktor bagi n, maka 3 ialah faktor bagi 2n. Okey, so kalau 3 ialah faktor bagi n, jadi contohnya kalau 3 ni kita letakkan pada n, jadi kita dapat faktor dia lah. Okey, contohnya saya letak n sama dengan 3. Jadi kalau 3 ialah faktor bagi 3, okey, 3 memang faktor bagi 3 sebab 3 boleh bagi dengan 1. So 3 dapat jawapan 3 lah. 3 bagi 1 boleh, 3 bagi 3 1 lah. Jadi faktor bagi 3 ni ada nombor 3. Jadi 3 ni betul lah faktor bagi 3. Kalau 2n, maksudnya 2 kali 3, maksudnya 6. 6 faktor dia ada 1, 2, 3, 6. Okey, maksudnya kat sini dia ada juga dalam faktor bagi 6. Nombor 3 ni ada juga dalam faktor bagi 6. Okey, cuba awak bayangkan kalau saya letak n sama dengan 3. Jadi jawapan dia boleh jadi benar. Boleh jadi benar. Kalau saya letak macam 2n ni, okey, saya letak 3. Okey, sama juga, 2 kali 3 6, dan 3 juga adalah faktor bagi 3. So jawapan dia benar. So implikasi ni kita boleh katakan dia benar. Implikasi benar, kontrapositif pun benar. Dan akas ni kita kena test juga sebenarnya. Kalau kita tak test, kemungkinan jawapan kita boleh jadi salah lah. Macam saya tadi, saya tak test akas, saya cuma test implikasi je. So contohnya kalau awak letak akas tu n sama dengan 3, dan sekarang ni dia ada ni lah, apa, penerangan kat sini.
3 adalah faktor bagi n dan 3 juga adalah faktor bagi 6. Dan jawapan dia kita boleh tulis benar jugalah. Sebab dalam buku jawapan dia benar, saya tak tahu kenapa. Dan kamu kena test satu-satu. Tapi kebiasaannya Akas memang jawapan dia palsu. Kali ini jawapan dia benar, saya tak tahu kenapa. Okey. So next, soalan C. Okey, tuliskan dua implikasi bagi penyataan berikut. Kalau soalan ni dia ada jika dan hanya jika, awak padam jika dan hanya jika, awak sediakan implikasi 1 dan implikasi 2. Okey, letak jika. Okey, kemudian letak pernyataan pertama iaitu n sama dengan 1/3. Jika n sama dengan 1/3, maka 8n sama dengan 2. Okey, kemudian implikasi 2 ni terbalikkan. Jika 8 kuasa n sama dengan 2, maka n sama dengan 1/3. Okey, jadi implikasi ni senang je. Awak just letak jika maka dan potong jika dan hanya jika ni. Okey. Soalan D, nyatakan antijadian dan akibat bagi pernyataan tersebut. So jika X sama dengan 2, antijadian ada huruf J, jadi J untuk jika. So X sama dengan 2 lah. Jadi antijadian X sama dengan 2. Okey, antijadian adalah X sama dengan 2. Akibat ni adalah maka. Apa yang jadi lepas tu? Itu akibat, kesan. So X campur 3 ialah 5. Okey. And last, soalan E. Diberi hujah berikut, permis 1, permis 2 dan kesimpulan. Adakah hujah itu sah dan munasabah? Berikan justifikasi anda. Okey, dekat sini hujah ni dia bagi penafian. Dia kata permis 1 X sama dengan 2, maka X kuasa 2 sama dengan 4. Tiba-tiba permis 2 dia kata tak sama dengan. Jadi dia gunakan penafian. Kalau dia gunakan penafian, bentuk hujah adalah bentuk 3, di mana kalau jika A, maka B tidak benar, A tidak benar. Maksudnya dia akan jadi terbalik. Okey, dia akan jadi terbalik. Dia start dengan B dulu, baru penafian, baru dia start dengan A. Kat sini dia ambil A penafian, baru B penafian. So dia salah, dia tak ikut bentuk hujah. Okey, kita belajar hujah 3. Dia ada jika A, maka B. Sepatutnya dia start dengan B tidak benar. Okey, B tidak benar, lepas tu A tidak benar. Maksudnya kalau dia nak melakukan penafian, dia mesti terbalik. Kalau dia tak nak buat penafian, contohnya dia ambil balik, dia tak perlu terbalik lah. Jika A maka B, A ialah benar. Ni kalau dia benar, contohnya dia, maksudnya dia tak lakukan penafian, B ialah benar. Ni contoh. Kalau dia nak penafian, dia kena terbalik. Okay, ni bentuk hujah 2, ni bentuk 2, ni bentuk 3. So sebabkan tadi awak tengok dia ambil pada A untuk permis 2, so dia tak ikut lah. Jadi dia tidak sah. Okey, hujah tersebut tidak sah. Bila tidak sah, dia tidak munasabah lah. Jadi hujah tidak sah dan tidak munasabah. Okey, sebab dia tidak sah, dia jadi tidak munasabah. Ingat tu. Kerana, okey, dia nak justifikasi kan? Kerana tidak mengikut. Dia tidak mengikut. Dia tidak ikut apa? Tidak mengikut hujah yang sepatutnya. Tidak mengikut bentuk hujah bentuk hujah yang betul. Okey, bentuk hujah yang betul ataupun bentuk hujah yang sah. Sebab bentuk hujah ada 3 sahaja dan dia tidak ikut langsung. Sebab tu dia tak sah. Okey, so ini adalah penerangan soalan nombor 8. Cuma biasa yang complicated dekat sinilah yang kita nak tahu Akas tu benar ke palsu. Hari ini awak kena test satu-satu dan ini memang susah lah. And tu awak boleh letak apa-apa nombor pun. Alright.
So itu sahaja daripada saya. Jadi tolong lengkapkan soalan ni dan hantar ke dalam Google Classroom. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.